Selamat sejahtera kepada Encik dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Puan Mei Ling dari kelas G2 akan membentangkan berkaitan dengan kit pembelajaran saya, iaitu Mari Belajar Tata Bahasa. Golongan kata yang akan difokuskan. Kit ini akan fokuskan kepada murid darjah 5 dan berdasarkan DSKP Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan darjah 5. Marilah kita melihat apakah kandungan kit sebelum memulakan. Yang pertama, anda melihat di sini, kit ini mempunyai boneka lidi, buku cerita, marakas, kad lirik lagu, kad arahan, prosedur permainan, manual penggunaan, dokumen standard kurikulum pentafsiran atau kita berkata sebagai DSKP, papan bina ayat, gashapan mesin, latihan pengukuhan dan nota, teka silang kata serta USB drive. Seterusnya, marilah kita melihat kandungan-kandungan yang terdapat dalam kit tersebut. Apabila buka kit ini, kita dapat melihat. Yang pertama, kita dapat melihat DSKP berdasarkan darjah 5. Kita boleh melihat, yang pertama melalui kit ini, mereka dapat belajar kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Standard kandungan yang terlibat adalah 1.1 mendengar dan memberi respons masa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Standard pembelajaran 1.1.1 mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal. 1.2 bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. 1.2.1 bagi standard pembelajaran adalah bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila. Kemudian kita dapat melihat lagi. Bukan itu saja, mereka juga dapat menguasai 1.2.2 bertutur dan huraian maklumat tersirat dan tersurat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. 1.2.3 bersoal jawab untuk menjana idea tentang perkara. Kemudian standard kandungan 1.3 bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Standard pembelajaran dapat dicapai ialah 1.3.1 bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai. 1.3.2 menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kemahiran menulis juga dapat dicapai di sini. Standard kandungan yang pertama ialah asas menulis. Standard pembelajaran di sini yang tercapai adalah 1.1.1 menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkat. 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. 3.2.1 membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. 3.2.3 mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. Dari aspek seni bahasa pula, standard kandungan yang dicapai adalah 4.1 mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera. Standard pembelajaran yang dicapai adalah 4.1.1 bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi bahasa yang santun. 4.3 menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif. 4.3.3 yang standard pembelajaran yang tercapai ialah mengubah suai seni kata lagu dengan menggunakan diksi yang sesuai dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif. Dari segi aspek tata bahasa pula, standard kandungan pertama yang dapat dicapai adalah standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran yang dicapai adalah memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks seperti kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan penjodoh bilangan. Kemudian mereka juga dapat memahami dan menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif mengikut konteks.
Bukan itu saja, mereka juga dapat memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut konteks. Itu saja dokumen standard pembelajaran kurikulum yang akan tercapai melalui kit pembelajaran ini. Kemudian kita dapat melihat dalam kit pembelajaran ini terdapat tugasan yang akan dibuat oleh pelajar. Sebelum kita melihat kepada tugasan, kita akan melihat kepada manual penggunaan. Dalam kit ini mempunyai pelbagai alat bantu mengajar. Yang pertama ialah marakas. Marakas digunakan untuk menjadi rentak bunyi apabila lagu dinyanyikan. Boneka lidi. Boneka lidi digunakan untuk persembahan bercerita bertajuk makanan berkhasiat. Kad lirik lagu digunakan untuk menyanyikan lagu khasiat bersama selepas persembahan boneka lidi. Buku cerita digunakan untuk persembahan bercerita dan merupakan skrip kepada pelajar. Kad arahan. Kad arahan digunakan untuk memberi aktiviti kepada murid. Snake leaderboard atau kita panggil sebagai ular board. Namun dia digunakan untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata seni nama. Gashapon mesin. Guru telah meletakkan bola yang mengandungi kata kerja ke dalam gashapon mesin. Setiap murid haruslah mengeluarkan sebiji bola dan membina ayat serta mencari makna perkataan yang terdapat dalam bola tersebut. Papan bina ayat digunakan untuk membolehkan murid membina ayat lengkap berdasarkan panduan mengikut bola yang dapat di mesin tersebut. Bola bertanda digunakan untuk menulis perkataan atau frasa. Pertama sekali, seterusnya kita akan melihat kepada proses permainan. Pelajar akan dibagikan kepada 5 orang sekumpulan. Kemudian 2 orang murid perlu mengambil boneka lidi untuk persembahan bercerita dan menyanyi. Seorang pelajar akan bertindak sebagai pencerita, 2 orang murid sebagai pembantu persembahan. Murid akan mengambil kad arahan 1 dan selesaikan tugasan yang diberikan setelah tamat melakukan persembahan. Setelah selesai, murid wajarlah mengambil kad arahan 2. Kemudian, murid perlu melakukan kad arahan 3. Selanjutnya, murid perlu membina ayat yang lengkap dalam papan bina ayat. Di samping itu, murid perlu menjawab latihan yang diberikan. Akhir sekali, murid perlu menyelesaikan teka silang kata. Pertama sekali, kita dapat melihat di sini ada boneka lidi di dalam. Dalam beg ini, boneka lidi adalah tujuan utama kita dan merupakan bahan utama kita. Kita dapat melihat ada pelbagai jenis seperti ada lobak, manggis, labu, orek, jagung, kubis, brokoli dan kentang. Disebabkan takut kepada masalah tidak cukup, kita telah menyelesaikan patung boleh guna semula untuk kepada pelajar untuk mempersembahkan cerita mereka. Seterusnya, mereka juga perlu menggunakan boneka lidi tersebut untuk menyanyikan lagu khasiat bersama. Marilah kita melihat cerita dan nyanyian tersebut. Rong kadil, jagung megor, syah brokoli, dan lagi satu adalah lok baking, serta ori manis dan manggis Yuna. Baik, kita mulakan cerita kita ya. Okay. Terong kadil, jagung megor, syah brokoli, lok baking, ori manis dan manggis Yuna tinggal di kebun Pak Johan. Mereka semua sedang bertanding kelebihan diri masing-masing. Aku merupakan sayur-sayuran yang paling istimewa. Aku tinggi kerana badanku panjang dan kulitku sangat cantik. Aku juga unik kerana kulit aku warna ungu tetapi warna putih di dalam. Khasiatku sangat baik untuk melawan bahan yang merosakkan sel-sel di dalam manusia, kata terong kadil dengan sombong. Ya, betul, kata terong kadil tersebut, sambung syah brokoli. Aku juga unik kerana aku mempunyai payung yang dapat berjalan. Rambutku unik juga. Tiada gantian yang kedua.
Rasa aku adalah manis dan mudah ditelan oleh manusia juga. Lagipun, aku boleh bantu manusia turunkan berat badan mereka. Akulah sepatutnya sayur yang paling digemari oleh masyarakat. Balas Shah Brokoli. Warna seperti warna subuh. Lindungi mata anda. Tugas utama saya. Ya, itulah saya Loba King yang lazat lagi manis. Akulah yang menjadi sayur-sayuran rebatan di dalam masak. Setiap hari mesti adanya ibu yang membelikan saya. Aku juga dapat membantu detox manusia dan menguatkan imuniti mereka. Imuniti ini dapat membantu mereka lawan penyakit. Kata Loba King. Wah, nampaknya sayur-sayuran semua hebat. Kita dapat membantu manusia bertumbuh dengan sihat. Bagaimana pula buah-buahan? Tertanya-tanya jagung mego sambil memandang ke arah orang manis. Ya, betul. Orang manis, marilah kongsi sedikit. Lebahan anda, kata Manggis Yuna. Aku biasa saja, jawab orang manis. Kulitku kasar dan tidak licin seperti turun kadil. Aku juga tiada warna cantik seperti Lobak King, kata orang manis dengan nada yang sedih. Janganlah begitu. Warna oranye kan cantik dan istiawa juga amat manis. Aku juga tahu bahawa oranye kaya dengan vitamin C. Lagipun, saya pasti oranye adalah buah-buahan yang paling manis. Ulang lagi Manggis Yuna. Betullah apa yang dikatakan oleh Manggis Yuna, balas orang manis dengan gembira. Dapat merumuskan, kita semua penting bagi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita juga mampu menjaga kesihatan tubuh bala manusia daripada dijangkiti penyakit. Pak Johan menjaga kita dengan baik. Beliau tidak pernah lupa siram dan baju kita, kata Shah Brokoli. Marilah kawan-kawan, marilah kita terima kasih bersama-sama. Ya, saya sedang mari, tunggu. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Pak Johan. Ucapan ikhlas diberikan oleh mereka. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Sudah bersedia? Jom, Hooray! Ibuku pulang dari pasar. Ibuku belikan sayur-sayuran warna hijau. Berikan saya banyak khasiat. Yum 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 yum. Sayur-sayuran sangat sedap. Marilah semua, mari makan. Ayo ajak semua khasiat bersama. Sedap kan sayur-sayuran? Kawan saya pulang dari sekolah. Kawan-kawan saya makan sayur buah-buahan. Buah-buahan kaya dengan vitamin. Boleh bantu kita jahit penyakit. Yum 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 yum. Kawan-kawan suka makan buah-buahan. Sedap dan manisnya buah-buahan. Bolehkah saya tambah satu lagi? Terima kasih adik-adik. Bye. Ini merupakan tugasan kepada murid-murid. Murid-murid perlu keluarkan tugasan satu. Dan buka serta bacakan soalan. Selamat sejahtera murid-murid. Ketua Khasiat Makanan meminta tolong. Adakah anda tolong atau tidak tolong? Klik. Dengan kata murid-murid tadi telah melakukan persembahan dan nyanyian. Cemerlang betul. Sekarang, tugasan anda adalah mengenal pasti kata kerja, kata nama, kata adjektif, kata sendi nama. Bolehkah murid-murid klasifikasinya dalam bentuk peta IT? Murid-murid ingat rujuk lirik lagu?
Maksudnya di sini murid-murid perlu merujuk lirik lagu khasiat bersama untuk menyiapkan tugasan tersebut. Selepas belajar siapkan tugasan ini, kita akan masuk kepada tugasan 2. Tugasan 2. Mari kita buka bersama. Tanya murid-murid berjaya menyelamatkan saya. Alamak, pembantu saya dikurung dalam snake and ladder board. Bolehkah adik-adik bantu saya selamatkan dia? Bantu? Tidak bantu. Klik bantu. Jom! Kemudian kita perlu keluarkan snake ladder board. Anda boleh lihat di sini, snake ladder board ini mempunyai pelbagai soalan berkaitan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif serta kata sendi nama. Saya akan pilih 2 watak. 3. 2. 2. Baik, sekarang Ali, 3 contoh kata nama khas. Saya sebagai pelajar dan saya akan menjawab soalan ini. Dr. Rusdi, Klinik Zaharia, Cikgu Puah. Baik, cemerlang. Mari kita teruskan. 5 langkah. Lompat 4 kali. Lompat, 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 lompat. 1 langkah. Undur 2 langkah. Apakah itu kata adjektif? Kata adjektif merupakan sesuatu perkataan untuk menjelaskan keadaan atau sifat terhadap benda, orang serta manusia. Manusia, benda dan tempat. Okey, itu saja demonstrasi untuk memainkan ladderboard ini. Sekarang kita perlu masuk kepada kad arahan 3. Kad arahan 3 adalah seperti begini. Tugasan 3. Murid perlu cabut ini dan keluarkan kad arahan tersebut. Marilah kita baca bersama. Tahniah murid-murid berjaya menyelesaikan misi penyelamatan. Anda semua hebat belaka. Sekarang tugasan akhir kita adalah menyelamatkan perkataan kata kerja. Langkah-langkah penyelamatan. Setiap murid mengambil sebiji bola dari mesin gashapon. Murid haruslah klasifikasikan makna perkataan tersebut. Kemudian, murid haruslah membina ayat lengkap bagi setiap perkataan bersama-sama rakan sekumpulan. Anda semua wirat khasiat makanan. Jom kita mula. Murid haruslah mengeluarkan bola dari mesin gashapon ini. Mesin gashapon ini hanya akan diambil oleh guru dan diletakkan dalam meja utama guru. Di sini adalah tempat untuk memasukkan bola. Dan saya mengambil sebiji contoh bola. Bola adalah So, kita dapat menggunakan ini. Kemudian kita akan menggunakan mesin yang lain. Objek kata kerja, objek dan penerangan. Kemudian kita perlu. Selepas murid mengeluarkan sebiji bola daripada mesin gashapon, murid perlu merujuk semula pada tugasan. Murid haruslah klasifikasikan makna perkataan. Makna perkataan bagi mengurangkan adalah menurunkan atau kita menurunkan sesuatu. Okey, murid haruslah membina ayat lengkap bagi setiap perkataan bersama-sama rakan sekumpulan. Anda semua warna birai khasiat makanan, jom kita mula. Maksudnya kita perlu bina ayat lengkap untuk mengurangkan. Okey, pertama sekali kita perlukan subjek. Subjek biasanya adalah orang. Saya akan tuliskan Wahidah.
Okey, kemudian saya akan letakkan dalam sini. Kemudian saya akan masukkan, mengurangkan ialah kata kerja, letak di sini. Objek, Wahidah mengurangkan duit sakunya. Okey, ini sebagai objek. Kemudian saya akan menggunakan lagi sebiji bola untuk menerangkan. Wahidah mengurangkan duit sakunya pada minggu ini. Kemudian letak dalam kotak penerangan. Oleh itu, satu ayat yang lengkap telah dibina. Murid dapat mengetahui subjek adalah orang, nama orang atau benda. Kata kerja telah diberikan dan kita haruslah memahami kata kerja tersebut. Objek adalah watak yang terlibat dalam kata kerja tersebut. Siapakah yang menjadi berkurang? Apakah telah menjadi berkurangan? Iaitu duit sakunya. Kemudian kita boleh menjelaskan dan untuk menyempurnakan ayat ini, kita memerlukan penerangan untuk menyempurnakan. Iaitu pada minggu ini. Oleh itu, ayat yang lengkap ialah Wahidah mengurangkan duit sakunya pada minggu ini. Cara ini juga merupakan cara bina ayat skop. Skop merupakan S kepada subjek, K kepada kata kerja, O kepada objek dan P kepada penerangan. Dan kit kandungan juga mempunyai nota dan latihan. Pelajar boleh baca nota. Yang pertama sekali, kata nama digunakan untuk menamakan manusia, binatang, tempat, tumbuh-tumbuhan atau benda. Kata nama am, kata nama khas, kata kerja, kata adjektif, kata sendi nama. Lepas baca nota, murid haruslah melakukan latihan dalam sini. Contoh, durian berteriak dengan kuat sekali apabila melihat sebuah terbang di udara. Kita boleh melihat apa yang akan terbang, iaitu helikopter. Remaja sedang berenang dengan teruja di dalam kolam renang. Pengangkat sekolah kita telah mendaki pada hari Sabtu, telah mendaki bukit. Rosnida berjaya menjadi seorang di Universiti Malaya. Abang mengiring sepucuk surat di Ibu dan di pejabat pos pada waktu pagi. Ibu dan kakak bekerjasama mengecat rumah anak yatim piatu. Iskandar sedang membelik sebuah di perpustakaan. Yang tergantung pada dinding itu diterima daripada Pak Iwan. Ini adalah contoh latihan yang diberikan. Dan kita ada lagi latihan kata adjektif, latihan kata kerja, latihan kata sendi nama. Ada juga nota-nota yang diberikan. Kata adjektif, kata kerja, kata nama, serta kata sendi nama. Kemudian murid perlu keluarkan teka-sila kata, iaitu ini, dan siapkan. Dan pelajar perlu siapkan kata ganti nama tersebut. Kita juga mempunyai drive untuk guru-guru memainkan video cerita kepada pelajar sebagai satu demo dan mempunyai lagu makanan khasiat bersamanya lagu dalam drive ini juga. Ini sahaja bahan yang terdapat dalam kit pembelajaran saya. Harap cikgu-cikgu suka kepada kit pembelajaran ini. Sekian, terima kasih.